Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. Kita akan teruskan pembelajaran sains tingkatan 4, bab 6 tenaga nuklear. Hari ini kita akan masuk ke bab baru iaitu bab 6 berkenaan dengan tenaga nuklear. Tapi sebelum tu kita jawab soalan yang saya tinggal dulu untuk bab sebelum ni iaitu tenaga dan perubahan kimia. Alright. Soalan yang pertama, kertas fotografi bertukar menjadi hitam apabila didedahkan pada cahaya. Ini adalah kerana kertas itu mengandungi aplikasi kepada bahan peka cahaya. Okey. So jawapannya ialah argentum bromida. Alright. Diguna untuk membuat filem negatif untuk dapatkan gambar. Alright. Soalan yang kedua, mengapakah bahan kimia peka cahaya mesti disimpan dalam botol yang gelap? Kenapa bahan peka cahaya kita kena simpan dalam botol yang gelap? Okey, so jawapannya ialah B. Bahan kimia itu akan terurai kepada bahan lain apabila terdedah kepada cahaya. Jadi sebab itulah kita kena simpan bahan tu dalam botol yang gelap yang tak ada cahaya dapat menembusi. Kalau cahaya kena kepada objek tu, kena bahan tu, dia akan terurai kepada benda yang lain. Alright, soalan yang ketiga. Ini adalah persamaan yang menunjukkan proses fotosintesis. Okay, karbon dioksida tambah dengan air dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa iaitu makanan untuk tumbuhan dan P. Okay, jadi soalannya, mengapakah P penting kepada manusia? Ini adalah contoh soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Dia tak tanya P itu apa, tapi dia tanya apa kepentingan P. Okay, so soalan berdasarkan soalan. Jadi kita kena tahu dulu P itu apa. Jadi P itu ialah hasil yang dikeluarkan semasa proses fotosintesis iaitu gas oksigen. Jadi apakah pentingnya gas oksigen kepada manusia? Mestilah untuk respirasi, B, untuk proses pernafasan kita. Alright. Jadi kita masuk kepada bab 6 iaitu tenaga nuklear. Subtopik yang pertama kita akan belajar bahan radioaktif. Okay, gambar yang saya tunjuk ke depan ni ialah simbol bahan radioaktif. Okey, jadi kalau awak nampak bahan simbol ni di mana-mana, kita perlu menjauhkan diri ataupun menjarakkan diri supaya kita terhindar daripada sinaran-sinaran. Kesan-kesan ke bahan-bahan radioaktif saya akan bincang. Kita akan bincang selepas ni. Alright. Jadi apa itu bahan radioaktif? Okay, bahan radioaktif ialah suatu unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil, mereput dan membebaskan sinaran radioaktif. Dia merupakan satu nukleus yang tidak stabil. Jadi bila dia tak stabil, dia akan melalui proses pereputan. Okey, mereput. Dan semasa mereput tu dia akan membebaskan sinar-sinar radioaktif. Radiasi kita panggil dia. Itu ialah bahan radioaktif. Bahan radioaktif mereput secara rawak dan spontan untuk menghasilkan suatu nukleus yang stabil dalam proses pereputan radioaktif. So, contohnya, ini ialah nukleus yang tidak stabil. So, dia nak jadi stabil, dia kena mereput. Nama proses dia ialah proses pereputan radioaktif. Bila dia mereput, sambil dia membebaskan sinaran-sinaran yang kita akan belajar selepas ni. Okey, contoh bahan radioaktif ialah iodin 131 yang kita gunakan dalam perubatan. Karbon 14 kita gunakan untuk ahli-ahli ekologi untuk menentukan umur-umur fosil. Nanti kita bincang. Dan kobalt 60 ni lebih kepada kita nak membunuh sel-sel kanser. Okey. Okey, pereputan radioaktif. Kita nak bincang proses pereputan radioaktif. Okey. Jadi, nukleus yang tak stabil ni contohnya, karbon 14 ni adalah nukleus yang tidak stabil. Jadi, dia nak stabil, dia kena melalui proses pereputan. Okay, jadi, proses pereputan ni akan membebaskan satu sinar. Ni sinar beta. Nanti kita belajar. Okey. Jadi, bila dia dah stabil, dia akan bebaskan. Semasa proses pereputan itulah sinar tu akan keluar. Dan dia akan menjadi nukleus yang stabil. Alright. Okey, zarah-zarah yang dibebaskan semasa proses pereputan dikenali sebagai sinaran radioaktif. Okey. So, sinar-sinar yang terbebas semasa pereputan tadi tu dinamakan sebagai sinaran radioaktif. Ada 3 jenis. Yang pertama, sinar alfa. Yang kedua, sinar beta. Dan yang ketiga, sinar gamma. Nanti kita pergi satu persatu, apa sifat-sifat dia, dia bahaya ke tidak, macam mana kuasa dia, penembusan apa semua, kita bincang selepas ni. So, kita pergi kepada sinar alfa dahulu. Sinar alfa ialah suatu alur zarah alfa. Zarah alfa merupakan nukleus helium yang bercas positif, yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Ni contoh zarah alfa. Dia ialah
nukleus helium. Helium ni casnya positif. So, sinar alfa ni ialah bercas positif. Okey, nukleus helium adalah sangat-sangat stabil. Alright. Kita pergi kepada ciri-ciri zarah alfa. Okey. Kuasa penembusan yang lemah dan boleh disekat dengan sekeping kertas. Kuasa penembusan dia sangat lemah. Kita blok dengan satu kertas saja dia tak boleh tembus. Tu zarah alfa, bergerak dengan kelajuan yang rendah dan mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi. Okey. So ni zarah alfa, kita tujukan kepada kertas dia tak boleh tembus dah. Okey. So kita katakan kita letak ni, katakan zarah alfa keluar, kita nak halang dia keluar, kita letak je. Balut je dengan kertas. So sinar alfa tak boleh keluar dah. Tu ialah ciri-ciri zarah alfa. Okey, kita pergi kepada yang kedua, zarah beta. Sinar beta. Sinaran beta ialah suatu alur zarah beta. Zarah beta merupakan elektron yang menyebabkannya bercas negatif. Alfa cas positif, beta elektron. Elektron ni memang cas dia negatif. Okey, ini ialah zarah beta. Okey, zarah beta sifat-sifatnya kuasa penembusan yang lebih tinggi berbanding zarah alfa. Dia ada kuasa penembusan ni lagi tinggi berbanding dengan alfa. Zarah ini boleh disekat oleh kepingan aluminium yang ketebalannya 5 mm. Tadi kertas, sekarang aluminium ketebalannya 5 mm. So dia lagi kuat sikit daripada zarah alfa. Jauh lebih ringan daripada zarah alfa sebab zarah beta ni ialah elektron. Elektron lagi ringan berbanding helium tadi. Helium zarah alfa. Mempunyai kuasa pengayonan yang sederhana. Okay, contoh, zarah alfa kita letak kertas tak boleh lalu dah. Tapi kita letak zarah beta, dia akan tembus kertas, tetapi aluminium 5 mm dia tak dapat tembus. Okay, tu dia punya perbezaan antara alfa dan beta. Seterusnya, yang ketiga ialah sinar gamma. Sinar gamma ialah gelombang elektromagnet yang neutral. Dia tak ada charge. Tak ada positif, tak ada negatif. Dia neutral. Okay? So, sinaran gamma ni biasanya dipancarkan bersama-sama sinaran alfa dan beta. Okay? Gamma ni sejenis, kita panggil dia gelombang. Okay? Gelombang gamma, gamma ray. Okay? Dia bukannya zarah-zarah. Dia ray, gelombang. Alright. So, kita pergi kepada sifat-sifat sinaran gamma. Kuasa penembusan yang tinggi. Sinar ini hanya boleh disekat oleh blok plumbum yang ketebalannya sekurang-kurangnya 25 mm. Atau dinding konkrit yang tebal. So, sebab penembusan dia sangat tinggi, dia dapat tembus kertas, dia dapat tembus kertas aluminium yang berketebalan 5 mm. Tapi kalau kita letak plumbum yang tebalnya 25 mm ataupun dinding konkrit, dia tak boleh tembus dah. Okey? Tidak mempunyai jisim sebagai elektron. Sebab tu dia ni penembusannya sangat tinggi. Mempunyai kuasa pengayonan yang sangat rendah. Dia tak terefek oleh ion-ion di sekitarnya. Sebab tu dia laju, dia boleh langgar. Okey, contoh kat sini, zarah alfa, beta dan gamma. Kalau alfa dia dah tak boleh tembus melalui kertas. Kalau beta dia boleh lagi tembus kertas tapi tak boleh tembus aluminium 5 mm. Tetapi sinar gamma dia boleh tembus kertas, boleh tembus aluminium, tetapi plumbum 25 mm ataupun konkrit yang tebal dia tak boleh tembus. Jadi sinar gamma ni sinar yang sangat-sangat tinggi kuasa penembusan dia. Alright. So jadual rumusan, kita rumus apa perbandingan antara alfa, beta dan gamma. Okey, ciri-ciri. Kita ada sinar alfa, ada beta, ada gamma. Okey, jenis. Okey, sinar alfa ni ialah nukleus helium yang bercas positif, ada 2 neutron, ada 2 proton. Sinar beta ni ialah elektron, okey. Sinar gamma ialah gelombang elektromagnet, okey. Gelombang elektromagnet ni berbeza dengan nukleus helium ataupun elektron, okey. Kalau nukleus helium ni dia ada cas positif, sinar beta elektron yang bercas negatif, tetapi sinar gamma dia tak ada cas sebab dia ialah gelombang elektromagnet. Alright, kelajuan sinar alfa perlahan, sinar beta laju dan sinar gamma sangat laju sebab dia ringan, dia tak ada jisim. Okey, kuasa penembusan. Untuk sinar alfa dia rendah, dapat dihalang oleh sehelai kertas. Kalau sinar beta sederhana, dapat dihalang oleh kepingan aluminium dengan ketebalan cuma 5 mm. Tapi sinar gamma, di kuasa penembusan dia sangat tinggi, dapat dihalang oleh blok plumbum sekurang-kurangnya ketebalan 25 mm. Alright, itu ialah perbezaan antara 3 jenis sinaran yang keluar daripada bahan radioaktif. Okey, untuk cas ni, katakan ni ialah cas negatif di atas, bawahnya ialah cas positif.
kita letak sinar alfa, sinar gamma, sinar beta. Jadi sinar alfa ni sebab dia ialah cas positif, dia akan tertarik ke arah cas negatif. Dia akan naik atas. Kenapa dia belakang sikit? Sebab dia kelajuan dia rendah. Okey. Kalau yang beta dia kan cas negatif, dia akan tertarik kepada cas positif. Kenapa dia lebih sikit daripada alfa? Sebab dia laju sedikit berbanding alfa. Sinar gamma neutral. Sebab tu dia tidak tertarik dengan mana-mana cas positif ataupun negatif dan dia sangat laju. Sebab tu dia ke depan dahulu. Okey? Jadi itu ialah beza antara tiga sinar ni. Kita masuk kepada latihan pengukuhan. Rajah di bawah menunjukkan sifat bagi tiga jenis sinaran radioaktif yang kita bincang tadi. So soalannya, apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang sinar R? Okey, ada tiga jenis P, Q, R. Kita kena kenal pasti apa itu P, Q dan R. Senang saja. So, kesimpulan apa yang boleh buat tentang R? Tentang ni, kesimpulan dia. Dia tak tanya R ni apa. Faham tak? Dia tanya kesimpulan tentang R. Ni contoh soalan kebat lah. Alright. Soalan yang kedua, maklumat di bawah adalah ciri-ciri sejenis sinaran. Gelombang elektromagnet bergerak pada kelajuan cahaya. Apakah ciri lain sinaran ini? Ni pun soalan kebat juga. Dia tak tanya apakah sinaran ini. Dia tanya apakah ciri lain sinaran ini. So, kita kena tahu sinar apa. Ni sinar apa dan apa ciri lain dia. So, kita kena, ni soalan-soalan yang biasa ditanya sekarang ni. Soalan-soalan SPM, biasanya soalan macam ni, kebat. Alright, yang ketiga, semasa proses perebutan radioaktif, nukleus radioaktif yang tidak stabil menjadi nukleus yang stabil dengan memancarkan tiga jenis zarah, alfa, beta dan gamma. Antara berikut yang manakah benar? Okey, boleh pilih jawapan. Okey. Jadi kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan radioisotop. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.